depan lah, hari ni hari Khamis, minggu depan, sampai depan kita akan sambut Ramadan. Jadi seminggu lagi lah, insyaAllah. Dan daripada sekarang kita perlu buat persiapan dan persediaan. Terutamanya setiap orang mesti mengetahui apa tujuan Ramadan sebenarnya. Itu paling penting sekali. Apa matlamat ataupun maqasid daripada kefarduan puasa dalam bulan Ramadan. Sebenarnya maqasid puasa bulan Ramadan ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pada ayat yang turun pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah, iaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Jadi itu maqasidnya. Itu objektif daripada ibadah puasa. Apabila Allah Ta'ala menyatakan difardukan puasa kepada kamu sebagaimana difardukan kepada umat terdahulu. Maknanya umat-umat yang terdahulu pun sudah pun berpuasa. Jadi puasa ni bukan amalan baru. Dia adalah amalan yang sejak dahulu kala lagi lah. Sebab itu kalau kita lihat ada golongan ni dia memang berminat nak berpuasa. Dia nak berpuasa dalam keadaan kalau boleh nak puasa sepanjang tahun. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ada 3 orang yang datang bertemu ataupun datang ke rumah Rasulullah bertanya tentang ibadat baginda. Lalu setelah mereka mengetahui tentang ibadat Rasulullah SAW, salah seorang daripada mereka menyatakan bahawa aku akan berpuasa sepanjang tahun. Mana aku nak puasa, aku tak nak buka dah. Punyalah nak menandingi ibadat Nabi SAW. Yang keduanya, ada seorang lagi, dia kata, aku akan qiyamul lail. Tiap-tiap malam, aku akan bangun malam. Aku tak nak tidur dah. Seorang lagi, dia kata, aku nak fokus pada ibadat. Aku tak nak kahwin-kahwin dah. Kahwin pun tak nak ganggu untuk beribadat. Apabila berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyatakan, siapakah yang lebih bertakwa kepada Allah selain daripada aku? Maknanya, Rasulullah yang paling bertakwa. Namun begitu Rasulullah kata, aku berpuasa dan aku berbuka. Aku qiyamul lail dan aku tidur. Dan aku juga berkahwin. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang tak suka kepada sunnah aku, maka dia bukan di kalanganku. Itu sabda Nabi. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi melarang orang yang nak puasa sepanjang tahun, tak nak buka dah, Nabi larang. Nabi kata, aku juga berpuasa dan aku juga berbuka. Lalu bagi golongan yang terlalu banyak nak berpuasa ni, Nabi sebut. Nabi kata sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud alaihissalam, iaitu berpuasa sehari, berbuka sehari. Maknanya, berpuasa secara selang sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Begitu. Maknanya kalau campur-campur, 6 bulan lah. Jadi di situ menunjukkan Nabi kata puasa Nabi Daud. Jadi itu sekaligus menunjukkan bahawa Nabi Daud alaihissalam pun sudah pun berpuasa. Jadi puasa ni merupakan amalan para anbiya alaihimussalatu wassalam sejak dahulu. Bukanlah ianya merupakan amalan baru. Tidak. Amalan yang sejak sekian lama. Kemudian, bila mana Allah Ta'ala sebut difardukan puasa kepada kamu sebagaimana difardukan kepada umat yang terdahulu, Allah menyatakan, la'allakum tattaqun. Itu dia punya objektif dia. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Apa maksud dia? Maksud dia tujuan Allah Ta'ala memfardukan puasa itu adalah supaya
melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan dia. Jadi di situ kalau sebelum masuk Ramadan kita kena tengok. Aku nak masuk Ramadan ni, aku nak dapat ni objektif ni, maqasid ni yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita dapat ketakwaan, maknanya puasa kita adalah puasa yang sebenar. Puasa kita adalah dikira sebagai satu ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalaulah kita berpuasa, lalu kita keluar daripada bulan puasa, bulan Ramadan, dengan tidak mendapat ketakwaan, maka puasa kita dianggap sebagai puasa adat, bukan puasa ibadat. Puasa kita termasuk dalam golongan yang Nabi sebut rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa yang dia hanya memperoleh daripada puasanya lapar dan dahaga semata-mata. Itu yang kita bimbang tu, itu yang kita risau. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah amat prihatin dalam perkara ini. Sehingga Imam Ghazali dia kata bila kita puasa ni, kita kena menepati konsep puasa yang sebenarnya. Sebab itu Imam Ghazali membahagikan puasa kepada 3. Yang pertama, puasa umum. Yang kedua, puasa khusus. Yang ketiga, puasa khususul khusus. Ada 3. Puasa umum ni apa? Puasa umum ni puasa sekadar meninggalkan makan minum sahaja. Iaitu menempati rukun puasa aja. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat. Niat tu pula ada syarat dia. Ada 3 syarat bagi niat. Yang pertama, niat pada waktu malam. Nabi kata, man lam yubaitu siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat pada waktu malam sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Jadi maknanya di situ puasa yang wajib mesti niat pada waktu malam. Puasa wajib puasa apa? Puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah. Ini mesti niat pada waktu malam. Contoh, sekarang ni pukul 8 lebih kan? 8.20. Malam tadi kita tak ingat nak puasa pun. Tiba-tiba pagi ni ingat, aku ni ada satu hari lagi aku tak qada ni. Ingat nak puasa sekarang, nak puasa, tak boleh dah. Sebab kita dah pagi dah, lepas subuh dah. Kita dah telah niat dah. Kalau malam tadi kita tak niat. Jadi niat itu mesti pada waktu malam. Itu bagi puasa yang wajib. Adapun puasa sunat, sekarang ni pukul 8.20. Kita tak makan apa lagi. Malam tadi tak teringat pun nak puasa. Tiba-tiba pagi ni ingat, ni Khamis lah. Aku puasa lah hari ni. Puasa sunat. Sunat Khamis, sunat Syaban. Maka boleh. Niat sekarang boleh. Niat untuk puasa sunat sahaja. Boleh niat sampai sebelum Zuhur. Sebelum Zuhur. Itu niat puasa sunat. Ada pun niat puasa wajib, maka tidak boleh. Dia mesti niat pada waktu malam. Itu keadaan dia. Itu syarat niat yang pertama. Syarat niat yang kedua adalah ta'yin. Menentukan jenis puasa. Kalau kita nak puasa, kita kena tahu kita nak puasa apa. Puasa Ramadan ke, puasa qada ke, puasa nazar ke, puasa kafarah ke, puasa sunat ke, kita kena tahu. Yang ketiga, syarat niat adalah at-tikrar. Puasa Ramadan ni, dia tiap-tiap malam kita kena niat. Tiap-tiap malam, itu menurut mazhab Syafi'i. Walaupun dalam mazhab Maliki menyatakan boleh niat sebulan. Tapi kita berpegang pada mazhab Syafi'i, kita niat tiap-tiap malam. Namun begitu, untuk ihtiyat, kita ambil juga panduan daripada mazhab Maliki dengan kita berniat sebulan. Kita niat sebulan, lepas daripada tu kita niat tiap-tiap malam. Itu keadaannya. Jadi maknanya puasa umum ni puasa yang menepati rukun sahaja. Yang pertama niat rukun puasa, yang kedua meninggalkan perkara yang membatalkan puasa bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita tinggalkan perkara membatalkan puasa. Apa dia batalkan puasa? Iaitu makan minum, batal puasa, muntah dengan sengaja. Muntah dengan tak sengaja tak apa. Contohnya wanita mengandung, muntah tak sengaja. Itu tak batal puasa. Muntah dengan sengaja ni contohnya kalau kita makan, kita sahur lekat tulang. Contohnya lekat tulang. Kita korek muntah. Maka itu muntah dengan sengaja batal puasa. Ataupun masuk sesuatu melalui rongga yang terbuka masuk dalam perut. Masuk dalam perut. Contoh kita kumur-kumur air, kita telan sebahagiannya. Maka batal puasa lah. Ataupun kita suntik ubat melalui hidung, lubang hidung. Suntik ubat lubang hidung, sudah tentu dia akan masuk sampai ke dalam rongga dalam, maka itu membatalkan puasa. Tetapi kalau suntik bukan melalui rongga yang terbuka, contohnya suntik di perut bagi orang insulin, atau suntik di tangan bagi orang yang ambil vaksin, maka itu tidak membatalkan puasa. Baik. Jadi, batal puasa juga berjimat bersama antara suami isteri di siang Ramadan. Itu bukan setakat batal puasa, tetapi dikenakan kafarah. Puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami sahaja, bukan bagi isteri. Bagi isteri batal puasa, tetapi bagi suami
Dia kena bukan sekadar batal puasa, tetapi dia kena bayar kafarah, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sekejap ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Seterusnya kita lihat tentang bagaimana puasa itu kalaulah kita hanya menepati rukun puasa sahaja, kita menepati rukun puasa sahaja, iaitu apabila kita menepati rukun puasa saja, iaitu yang kita sebut dua tadilah. Kalau sekadar itu sahaja, ia adalah baru, kata Imam Ghazali, melibatkan puasa umum. Puasa umum. Puasa umum ni maknanya puasa yang paling basic. Puasa yang paling basic. Yang belum tentu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum tentu dapat pahala. Sebab itu Imam Ghazali sebut bahawa puasa ni mesti ada upgrade. Dia bukan sekadar tak makan tak minum sahaja, tetapi ia adalah meninggalkan perkara-perkara, bukan perkara yang membatalkan puasa sahaja, tetapi perkara membatalkan pahala puasa. Itu. Baik, sekejap tuan-tuan, sekejap. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Jadi, Al-Imam Ghazali sebut apa? Dia sebut bahawa puasa itu adalah puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Puasa umum tadi kita sebut bahawa dia sekadar meninggalkan makan dan minum lah dan niat. Tetapi puasa khusus itu adalah dia bukan sekadar nak pastikan bahawa dia tak makan tak minum, tetapi dia menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Itu yang penting tu. Itulah ke arah nak mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu antaranya ialah menjaga seluruh anggota tubuh badan. Menjaga seluruh anggota tubuh badan kita. Menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga mulut kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Itu yang penting. Itulah dalam usaha nak mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, maknanya Allah Ta'ala tidak pandang kalau sekadar dia meninggalkan makan minum. Jadi maknanya kalau orang sekadar puasa tinggal makan minum je, tapi mata tak jaga, mulut tak jaga, kadang masih lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang berbisa. Kadang-kadang kan meninggi, kalau orang perempuan ni meninggikan suara pada suami dia contohnya, ataupun dia bergaduh sama-sama dia mengeluarkan kata-kata keji, kata-kata kesan, kan, mengumpat, gosip lah ni, banyak orang gosip sana, gosip sini, kan, benda betul tak tahu. Tambah sekarang pula kadang-kadang dia menyebarkan berita-berita yang sampai dalam internet, yang dalam WhatsApp, sampai dia share begitu je. Maka itu semua kalau benda tu tak betul, dia dosa. Maka ia akhirnya menyebabkan menghilangkan pahala puasa. Dia puasa dia sah, ya. Bila dia tak makan tak minum sah, tapi dia tak dapat pahala puasa. Jadi itulah sesuatu yang sepatutnya diberi perhatian. Supaya apa? Supaya ianya bertepatan dengan apa yang bertepatan dengan hukum syarak. Yang ketiganya, Imam Ghazali kata puasa khususul khusus. Puasa khususul khusus ialah puasa bukan sekadar tak makan tak minum.
Bukan sekadar puasa anggota tubuh badan, tetapi puasa juga dari sudut hati kita. Hati kita benar-benar berpuasa. Iaitu kita merasai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menumpukan sepenuh perhatian pada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Macam yang Nabi sebut, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan juga keikhlasan, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi begitu, puasa itu bukan sekadar macam kita sebut tadi peringkat yang basic umum, tetapi puasa yang sampai ke tahap khusus dan khusus yang itu akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu daripada sekarang kita lihat bagaimana cara untuk kita mendapatkan yang terbaik Ramadan kita, puasa kita. Sebab benda ni perlu pada persiapan dan juga persediaan. Seluruh mental kita, seluruh tenaga kita, seluruh jati diri kita dan juga jiwa dan raga kita. Maknanya kita nak menghadapi Ramadan ni dengan penuh rasa, kita kata membesarkan Ramadan itu dengan kita nak masuk satu tempat yang kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak boleh mengambil enteng ataupun mengambil remeh. Sebaliknya, kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan cara yang terbaik. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itulah cara bila mana kita laksanakan Ramadan itu dengan sebenarnya. Kita nak tahu kita dapat takwa ataupun tidak, kita melihat kepada what's next, apa selepas Ramadan. Sebab tu para ulama salafus salih, apabila ditanya kepada mereka bagaimana nak memastikan bahawa ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak, Ramadan kita diterima oleh Allah ataupun tidak, maka ulama salafus salih menyatakan bahawa dilihat kepada amalan selepas daripada Ramadan. Apakah dia melaksanakan, meneruskan istiqamah amalan selepas Ramadan ataupun tidak. Kalau dia meneruskan istiqamah lepas Ramadan, contohnya bila dia puasa Ramadan, lepas Ramadan dia puasa 6. Mana itu petanda puasa dia tu cantik lah tu. Kalau Ramadan dia baca Quran sehari 1 juzuk, lepas Ramadan dia baca walaupun 1 muka surat, tu cantik, itu menandakan ada kesinambungan. Kemudian kalau dia bersedekah banyak dalam bulan Ramadan, lepas Ramadan pun dia bersedekah juga walaupun tak sebanyak Ramadan. Jadi bulan Ramadan dia tadarus Quran, lepas Ramadan pun dia tadarus juga. Jadi maknanya di situ menunjukkan kepada kita bahawa apa yang dilakukan itu ada penerusan, barulah ianya mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Ramadan kita benar-benar diterima ataupun kita kata Ramadan yang mendapat takwa lah. Dan apabila kita mendapat takwa, Ramadan kita bila dapat takwa, kita akan dapat menghasilkan sesuatu dalam diri kita sebagaimana yang disebut oleh Syekh Fadul Hasan Abbas. Ada 3 perkara yang akan kita buat, iaitu kita takkan syirik pada Allah. Itu orang takwa, dia takkan syirik. Kalaulah dia syirik, itu tak nama takwa nama dia. Kan? Ada orang suka buat ibadat bagus tapi syirik, jumpa bomoh sana, jumpa bomoh sini. Itu syirik. Itu walaupun dia semayang, dia puasa pun tak jadi apa kalau dia syirik pada Allah Ta'ala. Sebab itu syirik ini dosa yang sangat besar. Bahkan kalau mati dalam keadaan syirik, tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu syarat untuk diterima ibadat kita pada Allah Ta'ala ni ataupun nak jadi takwa ni, mestilah yang pertamanya jangan syirik. Itu yang pertamanya. Kena hindarkan diri daripada syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan melakukan dosa besar ataupun mencegah diri daripada melakukan dosa besar. Itu yang keduanya. Kalaulah
kita melakukan dosa besar, maknanya macam orang dia puasa tapi dia tak sembahyang. Apa guna puasa dia? Dia buat dosa besar. Dia puasa tapi dia mengumpat. Apa guna puasa dia? Dia puasa tapi dia memfitnah. Jadi apa guna puasa dia? Maka dia berpuasa tapi tak tutup aurat. Jadi semua perkara itu menyebabkan terhakisnya pahala puasanya. Jadi kalau kita lihat bahawa kita pastikan bahawa kita orang yang takwa itu dia dapat mencegah diri dia daripada melakukan dosa-dosa besar. Kita nak tahu dosa besar apa? Kita tengok ada buku yang disebut sebagai Al-Kabair oleh Imam Al-Zahabi. Buku Al-Kabair Imam Zahabi itu dia menyenaraikan lebih dari 70 dosa-dosa besar. Ada orang derhaka pada mak ayah dia. Dia derhaka, ya Allah, kita tak tahulah nak kata apa. Dia derhaka. Tapi dia puasa cantik. Nampak cantik tetapi dia tak dapat takwa sebab dia melakukan dosa besar. Yang akhirnya puasa dia tu puasa sia-sia. Ada orang dia bermasa muka dengan jiran. Bergaduh dengan jiran, bermasa muka, tak bertegur siapa, putus hubungan silaturahim. Kadang-kadang jumpa buat tak tahu je kat kawan dia. Bermusuh. Sampai sekarang musuh lagi. Adalah benda yang tak kena kan. Kalau macam tu, macam mana nak dapat takwa? Sebab itu Ramadan sebagai satu pemangkin untuk ubah semua perkara tersebut. Untuk kembali ke pakal jalan. Untuk menyedari dan juga menginsafi bahawa perkara-perkara itu kalaulah masih lagi berlaku kepada kita, maknanya ianya menafikan sifat takwa. Bila menafikan sifat takwa, menafikan sifat memperoleh kita kata tujuan Ramadan puasa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Yang sepatutnya kita peroleh tetapi kita tak peroleh. Itu satu perkara yang sepatutnya kita ambil perhatian. Baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Seterusnya, kalau kita lihat ialah yang ketiga lah untuk menunjukkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dapat takwa itu ialah Assalamualaikum. Kenapa senyap? dengar. Hello? Ustaz? No. Okey, silakan Ustaz. Yang ketiganya kita sebut tadi ialah untuk memperoleh ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah jangan mengekali di atas dosa-dosa kecil. Jangan mengekali. Maknanya sebab dosa kecil ni tidak ada orang yang terlepas. Sebab dalam hadis kata kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa ialah mereka bertaubat pada Allah. Dosa di sini masuk dosa kecil. Setiap orang melakukan dosa tak ada terlepas. Tetapi orang yang bertakwa dia tak akan kekal walau dosa kecil. Dia tak akan kekal. Dia akan cepat bertaubat, dia akan insaf gitu. Kalau orang yang buat dosa kecil, dia rasa selesa, tak ada masalah apa gitu. Dia berkekalan, kata Ibn Qayyim, maknanya dosa kecil itu boleh bertukar menjadi dosa besar apabila ianya dilakukan secara berterusan. Maka inilah sesuatu pengajaran kepada kita untuk kita ambil, untuk kita ingat. Supaya bila mana kita faham konsep takwa itu, kita fahamlah macam mana Ramadan kita. Kita nak capai takwa ataupun tidak. Bagaimana usaha kita. Jadi maknanya amat rugilah
kalau kita tidak benar-benar menjadikan asas ketakwaan itu sebagai asas yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Baik. Jadi saya rasa sekadar itu untuk kita buka ruang kepada persoalan. Boleh kita buka soalan kepada penjemaah. Silakan mukakan soalan jika nak bertanya, teruskan kepada Ustaz. Silakan. Soalan daripada Puan Norizan, kalau muntah secara tak sengaja masa hamil dan rasa nak muntah dan dia muntahkan apa yang dia dah makan, batalkah puasanya, Ustaz? Terima kasih. Baik. Macam kita sebut bahawa muntah ni tengok sengaja ataupun tak sengaja. Kalau muntah dengan sengaja, batal puasa. Tapi kalau muntah dengan tidak sengaja, maka ia tidak membatalkan puasa. Bagaimana muntah dengan tak sengaja? Contohnya orang yang hamil. Orang yang mengandung, kan? Dia kadang dia lawyer, kan? Dia lawyer. Dia memuntah. Muntah, maka itu tak apa. Itu tak masalah. Sebab muntahnya itu bukan dengan sengaja. Muntah itu dengan dia datang secara tiba-tiba. Kan? Dia hanya memastikan supaya muntah dia itu selesai saja. Itu tak apa. Yang tak boleh ni dia sebab muntah ni dia mengeluarkan sesuatu yang dalam perut dia. Itu maksud dia. Jadi dia sengaja nak keluarkan dalam perut dia. Maka itu yang membatalkan puasa. Contoh macam sebut tadi lah. Kalau korek apa, kengkung. Korek apa, kerana lekat tulang dan sebagainya. Maka itu membuka ruang kepada muntah dengan sengaja. Itu. Tapi kalau orang hamil, mengandung, itu tak ada masalah. Wallahu'alam. Okey, seterusnya Puan Nixon, bila kemukakan kemusykilan tu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih admin. Ustaz, tadi ada Ustaz menyatakan mengenai yang menunjukkan kita bertakwa dalam berpuasa ada 3 kan. Yang ketiga tu jangan menyesali atau menyesali dosa-dosa kecil Ustaz. Saya kurang jelas mengenainya. Ya, bukan menyesali, mengekali. Jangan kekal dan dosa kecil. Maknanya jangan buat dosa kecil secara berterusan. Sebab setiap dosa kita mengekali, jangan mengekali. Okey, terima kasih Ustaz. Bukan menyesal memang kita kena menyesal. Kan, setiap dosa kita kena menyesal lah. Ya. Kan? Tapi jangan mengekali. Okey, terima kasih Ustaz, jelas. Okey. Puan Junida angkat tangan, silakan. Puan Junida Osman. Okey, daripada Puan Marhani, kalau kita batuk sampai termuntah, batal tak puasa kita? Terbatuk sampai termuntah. Baik, persoalan batuk ya. Batuk sampai termuntah. Jadi terbatuk nama pun terbatuk. Maknanya batuk dia tak sengaja lah. Dia penyakit lah, dia batuk termuntah. Batuk termuntah. Maka itu juga tidak membatalkan puasa. Kerana ianya bukan datang daripada kehendak dirinya. Tetapi datang daripada keadaan diri dia yang tak sihat. Contohnya menyebabkan dia batuk, akhirnya termuntah. Maka itu adalah sesuatu yang dimaafkan ataupun tidak membatalkan puasa. Dari soalan dari Afidah, tes tahap kandungan gula dalam badan tu boleh tak dilakukan waktu berpuasa? Cucuk di hujung jari hanya sedikit diperlukan. Adakah membatalkan puasa? Apabila nak tes gula dengan cucuk jari ambil darah, bukan sekat cucuk jari ambil darah, derma darah pun tak batal puasa. Tidak ada masalah pun bab puasa. Bahkan nak cucuk insulin pun tidak batal puasa sebab dia tidak cucuk pada rongga yang terbuka. Maka ia adalah sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Ya, Allahuakbar.
Lain-lain soalan silakan. Satu lagi soalan pada Marhani, kalau membuat rawatan gigi, terminum air batal tak puasa? Kalau buat rawatan gigi, lalu Terminum terminum air. air, memang membatalkan puasa lah sebab rawatan itu dilakukan. Bila dilakukan rawatan, kemudian dia telan air. Bila telan air, maka dia membatalkan puasa. Ya, sebab itu dikira perbuatan yang sengaja. Sengaja kat mana? Bukan sengaja kat telan air tu. Sengaja sebab buat rawatan tu. Sepatutnya kalau dia nak buat rawatan tak ada masalah. Tapi dia kena berhati-hati. Berjaga-jaga semasa buat rawatan. Dia tak boleh buat rawatan sampai dia tertelan air. Macam kita berkumur-kumur juga. Kita berkumur-kumur semasa kita nak ambil wuduk contohnya. Memanglah itu merupakan sesuatu sunat untuk ambil wuduk kumur. Tapi kita jangan berlebihan. Sebab kalau kita tertelan air ketika mana kita berkumur, sebab kita ambil wuduk secara berlebihan, maka itu juga membatalkan puasa. Sebab tu waktu bulan puasa ni kita kena berhati-hati supaya kita tidak melakukan perkara yang dianggap sebagai berlebihan yang boleh membatalkan puasa. Okay. Orang Haya bertanya, orang yang guna inhaler tu batal tak puasa? Macam mana? Tak faham gula apa? Guna inhaler. Guna Pak Haya inhaler. silakan. Pak Haya Guna nak bertanya selanjutnya. Guna inhaler ni dia ada dua pandangan ulama. Satu batal, satu tak batal. Dua pandangan. Pandangan yang membatalkan menyatakan kerana ia masuk melalui rongga yang terbuka masuk dalam perut. Pandangan yang kata tak batal kerana dia ni adalah sebagai bukan masuk dalam perut pun, dia hanya untuk melapangkan saluran pernafasan sahaja. Jadi saya tengok kedua-dua pandangan itu ada. Jadi saya ambil jalan tengah. Jalan tengah macam mana? Kita tengok keadaan dia. Dia kita tengok keadaan dia. Keadaan macam mana? Keadaan dia sama ada dia ni memang tiap-tiap hari nak kena guna inhaler ke bagaimana? Kalau dia bergantung pada inhaler setiap hari, maka pada ketika itu bolehlah kita ambil pandangan yang tak batal puasa tadi. Tapi kalaulah dia ni hanyalah sekala-sekala je, kadang kena ambil inhaler, maka kita iktibarkan dia sebagai orang sakit. Orang sakit ni boleh buka puasa. Dia buka puasa, nanti dia ganti daripada hari yang lain. Wallahualam. Yang Melih bertanya, bolehkah mencabut gigi di bulan puasa? Baik, di bulan puasa nak cabut gigi? Boleh cabut gigi, jangan telan gigi sudah. Kalau telan gigi baru batal puasa. Kalau tak telan tak apalah, sebab dia cabut. Cabut kita mengeluarkan keluar, bukan kita masuk ke dalam. Itu konsep dia. Jadi jangan risau untuk cabut gigi, maka tak batal puasa. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Saya nak tanya satu soalan yang tentang ubat untuk orang yang sakit jantung tu kan, yang letak bawah lidah tu. Kalau orang, kan ada orang yang dia sakit jantung, dia letak ubat bawah lidah untuk lapangkan, macam saya pun tak faham sangat lah yang tu kan, tapi ada yang saya tahu, adakah ubat macam tu boleh atau membatalkan puasa? Yang pertama, ubat saya pun tidak tahu apakah ubat yang letakkan itu. Tetapi kalau sekadar ubat meletakkan untuk meringankan kesakitan, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau ubat itu ada perasanya yang dia akan telan sikit-sikit, maka itu membatalkan puasa. So melihat kepada ubat tersebut bagaimana. Apakah ubat itu dalam keadaan yang dia kita sebut tadi sebagai apa tadi? Sebagai sesuatu yang ada zat yang masuk dalam perut dia. Ataupun just letak untuk meringankan bebanan kesakitan sahaja. Tapi kalau setakat meletakkan untuk meringankan bebanan itu, maka dia tak batal puasa lah. So dilihat kepada keadaan, sebab saya tak tahu ubat tu bagaimana. Ubat jantung tu. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau macam kes semput, dia tidak inhaler tapi dia sedut ubat tu, nama dia Symbicort. Batal atau tidak sedut di mulut? Baik. Dia inhaler itu nama saja. Konsep dia tersedut ubat masuk ke dalam. Itu konsep dia.
Dia tak kisahlah kita menggunakan inhaler ke, menggunakan Seretide ke, menggunakan apa juga. Jadi macam yang saya sebut tadilah, sebagian ulama menyatakan batal puasa dia intibat bagi orang sakit yang dia boleh buka puasa dan ganti pada hari yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Makcik nak tanya, kalau makcik ni diabetes, sekiranya lah kalau makcik ni hypo kan, boleh makcik buka puasa tak Ustaz? Baik. Orang kata Allah Ta'ala dalam Quran, man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa yang sakit atau musafir, maka dia boleh buka puasa. Jadi maknanya orang yang hypo, dia dah tak larat, dia dah kecil manis yang kronik menyebabkan dia tak mampu nak puasa, maka boleh buka puasa. Memang itu rukhsah yang diberikan untuk berbuka puasa, tetapi kena ganti pada hari yang lain. Nanti ya. Terima kasih. Kena ganti hypo pun. Lepas tu. Apa tu hypo? Kalau kita pening puasa kan, kita Okay, lain-lain soalan? Silakan. Okey, tak ada lagu Rasanya semuanya dah jelas tak ya? Sudah tak ada soalan dah. Okay, Ustaz, kita nak tutup dah akhiri majlis kita. Okey, jadi kita mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita buat persiapan yang sebaik mungkin dan kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz Profesor pada Dr. Muhammad Suki atas perkongsian ilmunya. Kita jumpa lagi Ustaz insya-Allah. Dan seterusnya pukul 9 kita ada lagi sambungan kuliah duha kita, kitab adab pembaca Al-Quran bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Mukhlis pukul 9 ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Zainal.